Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Persoalan, mengapa berlaku juga perbezaan pandangan antara disebut mazhab, bukan mahzab. Mengapa berlaku juga perbezaan pandangan antara mazhab yang empat tentang suatu hukum, sedangkan mereka telah pun melihat ayat Quran dan beberapa hadis sebelum berijtihad untuk mengeluarkan pandangan? Pasal apa beza? Sedangkan ayat yang dirujuk ayat yang sama, hadis yang dirujuk hadis yang sama. Tuan-tuan kena beli satu buku. Tajuk buku tu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan daripada imam-imam, tokoh-tokoh besar dalam agama, karya Ibn Taymiyah Al-Harrani. Dan buku ni telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Siapa terjemah? Saya pun tak ingat. Siapa jual? Bukan saya. Ini bukan kempen dalam masjid ni. Cuma tuan-tuan boleh cari. Di antara kandungan isi buku tu adalah dia sebut kenapa ulama beza pendapat. Antaranya disebabkan perbezaan ulama dalam penilaian hadis. Tadi kan kita bincang, nak rapat ke nak renggang? Ada yang nilai lafaz yang rapat tu dhaif. Ada yang nilai lafaz yang rapat tu walaupun dhaif tapi ada hadis lain. Hadis lain, hadis Aisyah yang bagi sentuh kaki Nabi tu. Situ dah beza dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang hadis tu tak sampai kat Nabi. Kat Nabi pula. Hadis tu tak sampai kat imam-imam mazhab ni. Sebab tu Abu Yusuf, anak murid kepada Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, bila dia sampai dekat Madinah, dia tengok hadis-hadis, dia kata, kalaulah sahabatku Abu Hanifah melihat riwayat-riwayat ini, sudah pasti dia akan menarik balik fatwa-fatwanya. Kerana pada zaman tu hadis-hadis ni masih dalam periwayatan. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang sampai, tapi daripada jalur yang tak sahih dia tak boleh pakai. Kan? Kadang-kadang ada ulama-ulama ni dia pakai hadis tu, dia tak tahu hadis tu telah dimansuhkan. Dia tahu yang awal je, yang ujung Nabi batalkan hadis tu dia tak tahu. Sampai kesudah dia semayang macam tu contohnya kan. Ada juga. Dan yang paling banyak, perbezaan cara faham. Beza cara faham. Ni Datuk Mufti kita ada bagi contoh dulu. Dia kata kita ada anak dua orang. Seorang Muaz, seorang Abu. Anak saya. Saya kata dekat Muaz dengan Abu, Muaz dengan Abu, pergi kedai Pak Mat depan ni, beli gula 2 kilo. Dua orang ni pun pergilah kedai. Pergi kedai Pak Mat. Pak Mat, nak gula 2 kilo? Pak Mat kata, gula habis lah. Yang Muaz kata, gula habis? Macam mana Abu? Abu ni akai panjang sikit. Dia kata, kita pergilah kedai Pak Mai. Pak Mai ada jual juga. Muaz kata, tak boleh, ayah kan kata kedai Pak Mat. Kita kena balik lah. Sebab ayah sebut kedai Pak Mat. Kedai Pak Mat, gula 2 kilo. Abu kata, yang penting gula. Kedai Pak Mat tu sebab kedai tu yang ayah biasa pergi. Tak, kalau nak gula boleh je sebut beli gula 2 kilo. Tapi pasal apa dia sebut Pak Mat? Menunjukkan ayah kita baik dengan Pak Mat. Pak Mat itu ada masalah dengan ayah kita. So, tafsiran ni akan menyebabkan perbezaan mazhab. Ya, perbezaan mazhab itu berlaku. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW kata orang lelaki kalau ihram tak boleh pakai khuf, kena pakai slipper. Khuf ni stoking kulit. Tapi kalau tak ada slipper, boleh pakai khuf, cuma kena potong bawah pada buku lali. Orang lelaki kalau ihram nak buat umrah ke nak buat haji, ihram kena pakai slipper, tak boleh pakai khuf. Tapi Nabi kata, kalau slipper tak ada, fa in lam yajid na'lain falyalbasil khufain wal yaqta'huma tahta al-ka'bain. Atau kama qala,
Kalau tak ada slipper, hendaklah dia potong khuf bawah pada buku lali, dan dia boleh pakai. Arahan Nabi clear tak? Clear kan? Arahan Nabi clear. Maksudnya tak boleh pakai slipper. Kalau tak ada slipper baru pakai khuf, kena potong bawah buku lali. Tapi katalah orang tu dia ada dua-dua. Slipper dia ada, khuf dia ada. Dia nak pakai khuf juga, lepas tu dia potong bawah buku lali. Boleh tak boleh? Ha? Dulu saya dah hurai bab ni kan? Ke tak pernah? Dulu saya pernah hurai ke? Tak pernah Boleh tak boleh? Dalam hadis kata, tak ada slipper pakai khuf. Tak ada slipper pakai khuf. Potong bawah pada buku lali. So kalau orang tu memang tak ada slipper, ada khuf aja, potong bawah buku lali, boleh pakai, settle lah. Tapi yang ni dia ada slipper, dia ada khuf. Dia kata saya nak pakai khuf juga. Slipper ni tak apalah, saya sayang nak pakai slipper ni, saya simpan slipper ni. Saya nak pakai khuf, saya potong bawah buku lali. Boleh tak? Mazhab Syafi'i tak bagi. Sebab dia kata apa? Sebab syarat boleh pakai khuf bila slipper tak ada. Hanafi kata boleh. Bolehlah pakai khuf. Sebab apa boleh? Sebab bila dah potong bawah pada buku lali, dia dah jadi slipper. Dah kenapa Nabi kata kalau tak ada slipper kena baru boleh pakai khuf? Iyalah, dah khuf elok-elok tutup buku lali. Hai, slipper pakailah. Slipper buat apa nak bagi potong pula? Bila potong rosaklah dia. Kan bazir tu. Ibn Taymiyah kata pendapat Hanafi ni betul. Mazhab Syafi'i kata tak. So beza cara faham. Kadang-kadang bukan beza cara faham. Itu beza cara faham. Kadang-kadang beza cara apply. Aplikasi. Ini saya dah hurai dulu. Kalau ingat lagi lah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hukuman orang yang mencuri potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki dan perempuan potong tangan. Dalam hadis sebut potong tangan daripada pergelangan. Faham tak? Clear. Definisi mencuri apa dia? Definisi mencuri, ambil harta orang sembunyi-sembunyi. Tanpa dia sedar, dia tak ada, ambil harta dia, milik dia, di tempat simpannya yang sesuai untuk dia. So orang tu simpan duit dia dalam harta, dalam peti besi dia. Ada orang pergi pecah rumah dia, ambil duit dia. Tu dikira mencuri tak? Mencuri. Mencuri ada beza dengan merompak. Merompak terang-terang. Yang tu ada hukum lain. Yang ni mencuri, senyap-senyap. So definisi mencuri, ambil harta orang senyap-senyap tanpa izin daripada tempat harta tu disimpan. Yang mana tempat simpan tu selayak baginya. Yang tadi dalam peti besi, dalam rumah. Okey. Bila nak aplikasi, para ulama dia bahas tentang satu fenomena yang ada di Mesir zaman dulu. Satu pencuri yang tak pernah ada di zaman sebelumnya. Apa dia? Mencuri kain kapan. Curi kain kapan kira curi tak? Pertama, kain kapan siapa punya? Mana ada mayat ada memiliki sesuatu? Bila mayat tak memiliki, kalau mayat memiliki, harta tak jadi harta pusaka lah. Itu dah satu masalah. Dia bukan curi di tempat penyimpanan harta, dia curi dalam kubur. Adakah kubur dikira tempat penyimpanan harta? Sebahagian ulama kata kalau dia curi kain kapan dan nilainya cukup nisab, rubu' dinar, potong tangan. Sebab apa? Sebab kain kapan memang tempatnya dalam kubur. Ada yang kata tak cukup. Kita hanya perlu ta'zir saja. Ta'zir ni maksudnya hukuman yang hakim tentukan. Tak boleh potong tangan dia. Sebab dia tak menepati mencuri yang dimaksudkan dalam syarak. Tuan tengok cara macam mana ulama berbeza pendapat. Bila masuk tang aplikasi, ada juga dalam syariat muncul
dalam tengah-tengah masyarakat Islam yang dipanggil sebagai pickpocket. Mencuri biasanya orang tak ada. Ni orang tengah sedar, dia boleh tarik, hilang tu. Kena hudud tak kena hudud? Sekali lagi ulama berbeza pendapat. Okey?